Samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah, sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dapat kita bersama-sama pada malam ini dalam majlis ilmu. Sebenarnya ini gantian lah, sebab berbetulan saya tidak dapat hadir pada subuh semalam, tapi ini kira menggantikan lah kuliah yang tidak dapat diadakan. Walau macam mana pun, pengisian untuk bulan ini dan juga Ramadan insya-Allah berjalan seperti biasa mengikut jadual yang ada sedikit pengubahsuaian yang telah pun diaturkan. Alhamdulillah. Jadi sama-samalah untuk kita mengisi waktu di antara maghrib dan juga isyak ini dengan Raudhatum min Riyadil Jannah, taman-taman syurga, iaitu majlis ilmu. Dan mudah-mudahan kita memberikan tumpuan, mudah-mudahan kita duduk dalam majlis ilmu niat. Tak semestinya walaupun ilmu tu kita dah belajar, kita dah tahu, tetapi sebenarnya menuntut ilmu ni dia tahsin kepada diri. Dan sebab itu dalam Quran manusia disebut sebagai al-insan. Al-insan daripada kalimah bahasa Arab, dia punya sandaran perkataan asal dia, root word dia ialah nasyun, iaitu satu sifat manusia, dia ada satu sifat pelupa. Hari ni buat, esok lupa balik, hari ni buat, besok lupa balik. Dan sebab itu dalam Quran disebut perkataan al-insan yang merujuk kepada kita semua, tak kira lah orang yang beriman ataupun orang yang tidak beriman. Wallahu alam. Jadi sama-sama kita buka majlis ilmu pada malam ini dengan terlebih dahulu kita membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, boleh kita lihat pada surah Al-Mu'minun, daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11, yang menceritakan siapakah sebenarnya dan apakah ciri-ciri yang ada pada seseorang mukmin, iaitu amana billahi wa rasulihi wa malaikatah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada segala apa yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan, dia percaya. Apa saja yang datang daripada sunnah Nabi, pergerakan, tindak tanduk Nabi, dia percaya. Percaya kepada qada dan juga qadar, percaya kepada adanya kiamat. Maka itulah antara sifat orang beriman. Cumanya dalam surah Al-Mu'minun, kalau lihat pada 11 ayat yang pertama, diterangkan dengan lebih terperinci sifat-sifat ataupun syarat tambahan yang melayakkan seseorang itu sepatutnya disebut dan memang layak disebut sebagai orang yang beriman. Baik, kita lihat 5 ayat pertama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون
5 ayat yang pertama dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan qad, maknanya dia suatu takkid, suatu pengukuhan nak menunjukkan sesungguhnya. Aflahal mu'minun, berjayalah orang-orang yang beriman. Bila adanya ayat yang bersifat umpama perkataan inna, innama, qad, laqad, ataupun wawul qasam, ulama tafsir menyebut maksudnya di situ Allah Subhanahu Wa Taala nak menegaskan berjayanya mereka ini dengan benar-benar berjaya. Tapi pada ayat ini al-mu'minun lah, aflah tu maknanya berjaya. Kalau bagi nama anak falah, orang nama dia falah, falah ni maknanya yang berjaya. Sebab itu kita azan hayya 'alal falah, maknanya marilah menuju kejayaan. Berjayalah orang-orang yang beriman. Dan Allah Ta'ala letakkan lafaz takkid, pengukuhan di situ, maknanya memang betul-betul akan berjaya bagi orang yang beriman. Bila maknanya betul-betul berjaya, itu bukan satu benda yang boleh kita petikai. Alah, berjaya dunia je, berjaya pada ibadah je, tak. Bila berjaya ni maknanya dia akan kontrol, dia akan conquer dunia. Seorang orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana makin dia kejar ke arah akhirat, dunia akan kejar dia. Orang yang desperate, orang yang terdesak nak kejar dunia, dunia kadang-kadang akan terima dia, dan dunia kadang-kadang akan tolak dia. Tapi untuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tak memilih dunia, dia hidup kat atas dunia ni sebagai satu persinggahan, tapi matlamat utama dia akhirat, dunia akan kejar dia. Masya Allah, tu kita lihat kehebatan seseorang mukmin sebenarnya yang tanpa kita sedari, yang mungkin jaranglah kita kempenkan hebat dia menjadi seorang mukmin ni. Pada kita jadi mukmin ni mungkin pakai, bukan tuan-tuan lah, tapi kebanyakan orang mentalitinya bila fikir mukmin ni maknanya kena pakai serban, budak-budak tahfiz, itu mukmin. Tidak sebenarnya. Apa-apa profession sekalipun, doktor ke, seorang professional, kita panggil apa, bidang profesional, dan siapa-siapa sajalah, tapi dalam hatinya ada iman, dalam hatinya ada taqwa, dalam hatinya ada ketaatan, itulah mukmin. Dan benda ni perlu kepada gambaran yang betul. Maka Allah Ta'ala sebut memang akan berjaya betul-betul orang yang beriman, orang mukminun. Pada ayat yang kedua, allazina hum fi salatihim khashi'un, iaitu mereka yang khusyuk, yakni memberikan tumpuan di dalam solat ataupun ibadah mereka. Allah Subhanahu Wa Taala mujur bila mana Isra wal Mi'raj, ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berunding dengan Allah Subhanahu Wa Taala, asalnya 50 waktu. 50 waktu ni, kalaulah Nabi tak minta nego ataupun kurang lagi, cuba tuan-tuan bayangkan, kita akan solat setiap 20 ke 25 minit akan ada azan. Baru lepas mayang, tak sempat nak wirid pun, ataupun kalau sempat doa pun, walhamdulillahi rabbil alamin, amin, dah kena azan, Allahu akbar, Allahu akbar, kena azan baru pula. Bila nak hidupnya, nak kerja, nak pergi jalan-jalan, kan? Jadi macam kalau hidup kita macam tu, maknanya ibadah saja, takkan ada sebarang urusan dunia. Nak berniaga, nak keluar rumah, nak beli barang kat depan rumah pun tak ada. Sebab apa? Baru je habis sembahyang Jumaat, azan, sembahyang lagi. Kalau 50 waktu sehari, memang tak ada. Sebab itu nasihat daripada Nabi Musa AS minta dikurangkan, dan hatta sampai tinggal 5 sekalipun Nabi Musa minta untuk dikurangkan lagi, tapi Nabi Muhammad SAW segan nak minta kurang lagi. Maka kekallah 5 waktu tu ada pada hari ini. Itu pun tak semua orang Islam yang mampu untuk buat 5 dan masih lagi mencuaikannya. Seperti mana yang disebut dalam surah Al-Ma'un, alladzina hum an salatihim sahun, iaitu mereka yang lalai daripada solatnya. Pukul berapa asar pukul 4.30, semayang pukul 7, lagi 5 minit 10 minit nak masuk maghrib baru nak semayang asar, melewatkan solat, pergi lepak kedai mamak dulu, pergi cari pasar malam dulu, sengaja cari urusan dunia tapi tak buat solat. Ini masalah. Okey, itu surah Al-Ma'un lah. Tapi dalam surah ini, surah Al-Mu'minun, alladzina hum fi salatihim khashi'un, ulama tafsir memang sepakat menyebutkan khashi'un di sini memang tumpuan pada ibadah solat itu sendiri. Maknanya bukan dia lalai itu pada urusan dunia lah. Maknanya dalam sembahyang pun ada kelalaian, duk mikir besok rasa-rasa berapa allowance dapat, bonus nak dapat, berapa duit BPN nak dapat, ataupun mikir macam-macam benda lah, macam-macam masalah dunia, sampai kan lupa berapa rakaat sembahyang, sampai kan teringat macam-macam benda, kan? Contohnya hilang kunci kereta, baru hilang kunci kereta, sembahyang dah tak khusyuk dah, sampai tersilap rakaat, tersilap tahiyat, tersilap baca. Jadi
Sebab itu bila kita nak solat ini, ulama kata kita kena luruskan dan juga faham betul-betul kenapa kita solat. Kan? Sebab itu orang yang tak ready untuk solat, dia akan anggap solat ni satu benda yang beban. Solat para ulama ialah solat yang mana mereka anggap solat ni ialah waktu untuk mereka berehat. Tuan-tuan, biasanya kalau kita anggap solat ni sebagai arahan, dia akan jadi beban lah. Weh, nak kena sembahyang asar pula. Bila ada prinsip macam tu, confirm dia akan semayang dalam keadaan mungkin kelang kabut sikit, mungkin jiwanya terjejas. Sepatutnya sifat yang ada pada orang beriman ni, bila dengar nak masuk waktu solat, dia akan rasa seronok. Dia akan rasa seolah-olah Allah tu memanggil dia, manggil. Dan bila dia semayang tu, dia takkan kelang kabut. Biasanya kita kata tak adalah lama sangat semayang pun. Kalau berjemaah, mungkin asar dalam 15 minit sekali dengan wirid lah. Itu waktu tenang lah. Tapi kalau orang yang rushing, yang memang betul-betul tergesa-gesa, mungkin dia nak cepat lagi 5 minit. Kadang-kadang buat 4 minit untuk asar. Buat seorang-seorang, semayang secara ifradi. Jadi, macam mana nak khusyuk? Kita yang pertamanya, ulama tasawuf sebut, yang pertamanya kena fahami maksud surah dan juga setiap ayat yang kita baca. Okay, sebab itu pergilah kalau ada kursus masjid buat kursus baca Fatihah ke. Ni Ramadan dah tak lama dah. Bulan Ramadan ni mungkin banyak lagi program yang boleh diadakan. Alhamdulillah, sebab memang bulan Ramadan ni waktu-waktu kosong yang kita biasanya pagi-pagi lepak kedai, sarapan. Waktu tu tak ada lah sarapan kan, kita duduk sahur. Jadi waktu Ramadan tu pastikan isi dengan ilmu, tadarus, buat majlis ilmu, kena banyakkan lagi. Sebab sayang waktu tu kosong tanpa kita penuh dengan sifat agama. Sebab kebanyakan waktu hidup kita ni duk kerja memenuhkan perut je. Minta maaf lah kalau bahasa ni kasar kan. Tapi itulah hakikatnya, duk kerja memenuhkan perut. Pagi nak cari sarapan yang viral kat mana? Kuala Selangor. Pergi cari tepi pantai. Lepas tu tengah hari nak makan mana lagi? Cari durian dekat Tanjung Karang. Lepas tu dengar lagi viral pula kat sana, kat Raub. Kalau boleh rentas negeri lah. Ada durian lagi sedap kat sana. Cari sana pula. Kerja duk memenuhkan perut je kalau tak kerja. Kan? Tapi bila datang Ramadan, kita ikat perut. Dan masa itulah untuk kita mengenyangkan perut kita ni dengan makanan rohani. Ini hakikat yang kita kena sedar. Sebab itu ulama sebut antara cara nak khusyuk ialah, dengan cara yang lain ialah, walaupun kita nampak benda ni tak ada kaitan, tetapi ada kaitan, iaitu memperbanyakkan takatsur bis-shaum, memperbanyakkan dengan puasa. Sebab bila puasa, kita automatik set dalam jiwa kita ni, kita bukan nak makan. Sahur dah. Nanti nak tunggu buka puasa je. Automatik dia akan memenuhkan jiwanya dengan fokus kepada ibadah semata-mata. Bila dia boleh fokus kepada ibadah, baru dia akan boleh sembahyang dengan tenang. Sebab dia tak ada nak terkejar-kejar. Cuba kita tengok, bila bulan Ramadan kan, penuh orang sembahyang Zuhur, penuh orang sembahyang Asar. Tak cari, tengok nanti. Kan? Sebelum ni, sebelum Covid pun, memang kalau Zuhur Asar, ramai. Ramai. Sebab apa? Sebab apa ramai kat masjid? Sebab semua orang tak keluar. Nak keluar buat apa? Dah puasa semua. Kalau waktu lain ada tak? Waktu lain Zuhur Asar, kalau hari cuti Sabtu Ahad, pergi cari kedai makan yang viral-viral ni lah. Pergi cari kedai makan sana, makan sini. Semayang pun nyinggah je. Bukan semayang betul-betul dengan imam tu. Jadi macam mana nak khusyuk kalau terkejar-kejar? Jadi bila datangnya Ramadan ni, yang akan datang seminggu lagi ni tuan-tuan, kita kena grab peluang ni supaya kita dapat betul-betul repair jiwa kita. Akhirnya dia menjadi latihan untuk kita solat dengan khusyuk. Faham makna pun tak cukup lagi. Dia kena perlu kepada prinsip, aku nak semayang ni sebab nak redha Allah. Aku nak bersolat ni supaya Allah Ta'ala redha kepada aku. Redha kepada aku, dan juga aku tidak akan ditanya di akhirat nanti tentang apa yang aku buat di atas dunia, nikmat dan sebagainya. Jadi prinsip itulah yang akan menjadikan solat kita ni khusyuk, insya-Allah. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ciri orang yang beriman tadi yang pertama, ciri yang pertama tu ada pada yang kedua, iaitu mereka yang solat dalam keadaan yang khusyuk. Dan pada yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, mereka yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia, daripada perkataan yang lara, cakap benda-benda yang lara, benda-benda yang tak ada faedah, hindarkan tuan-tuan. Okey, kadang-kadang kita panggil dalam bahasa istilah kita orang Melayu, kita sebut membawang lah. Bukan perempuan je, kadang lelaki pun sama juga. Ada mengutuk, ada je nak buka cerita. Dia rasa tak ada keperluan pun nak buka cerita, tapi dia pergi buka juga cerita. Yang tu fizikal. Macam mana pula dalam online, dalam grup WhatsApp? Tak ada keperluan nak buat grup untuk membelakangkan bos, dia buat juga grup nak membelakangkan bos dan sebagainya. Banyak dalam kalangan kita ni mungkin berlaku masalah-masalah macam ni, dan teguran ni sangat perlu tuan-tuan. Okey? Barang sesiapa yang sanggup left grup-grup yang tak perlu, sesungguhnya dia telah berjihad pada jalan Allah sebenarnya, untuk dia meninggalkan perkara-perkara yang lara. Dan ini ramai orang yang terjebak kepada benda lara, mikirkan hidup dia pada benda yang
tak perlu difikir. Saya hormat ada seorang sahabat saya ni, walaupun dia sebenarnya ada isu lah yang dia anti vaksin, tapi yang saya hormat satu benda je dengan dia. Sebab dia kata dalam WhatsApp dia tu cuma ada 3 nama je dia simpan. Nama ibu dia, nama ayah dia, dan grup keluarga dia sendiri. Maknanya dia, isteri dia dan juga anak-anak. Grup yang lain semua dia tak join. Sebab dia pun kerja, dia ada banyak ni kan. 3 je. Nama ayah dia, nama mak dia dan juga grup family tu lah untuk anak dia ataupun isteri dia tanya apa-apa dalam grup tu. 3 ni je. Yang lain memang dia akan clean habis. Conversation memang semua, perbualan semua dia dah mesej dia akan delete. Sebab dia tak nak semak dan juga berat kepada dia memikirkan masalah-masalah macam ni. Tapi bukan maknanya anti-sosial. Cuma ini kita kata ada sifat satu kita panggil dalam agama sebagai wara'. Maknanya dia betul-betul menundukkan pandangan dia. Dia memikirkan hidup dia berkomunikasi ni hanya kerana lillahi ta'ala. Hanya kerana dia nak sayangkan manusia tu lillahi ta'ala. Tak ada dia nak terjebak kepada benda-benda yang tak perlu untuk diterjebak. Tapi bukan maknanya anti-sosial. Sosial tu memang sosial lah. Tapi kalau orang nak add dia dalam grup, dia tak nak. Sebab takut nanti akan terjebak. Kalau nak tanya apa-apa, call je. Nak tanya apa-apa, WhatsApp secara personal saja. Maknanya dia tak nak masuk grup-grup yang banyak, grup lelaki sado lah apalah kan. Tak ada keperluan. Sebab pada akhirnya kemungkinan akan terjebak kepada kata-kata yang lara tu lah. Kan? Tu tak kira yang main politik lagi. Na'udzubillah. Sampai left, sampai gaduh dan sebagainya. Mudah-mudahan dijauhkanlah. Baik, itu Allah Ta'ala sebut walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, iaitu mereka yang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Kan? Sebagai orang beriman, tinggalkanlah perkataan yang sia-sia, yang tidak membawa kepada sebarang faedah, dan banyakkanlah berkata dengan kata-kata yang ke arah agama. Ajak orang semayang, ajak orang ni, walaupun benda tu nampak macam formal, tapi kita sempoi je, kita ajak, jom solat subuh sama-sama, jom solat jemaah. Ada grup saya tu di SBCR, saya sarjana utama, saya hormat. Brother ni dia imam lah dekat surau di SBCR lah. Saya kenal lah nama dia, dia engineer sebenarnya, tapi dia minat ke arah agama. Satu benda yang saya respect dengan dia, tiap-tiap hari sebelum malam, sebelum tidur dan juga tiap-tiap pagi, dalam pukul 5.30 pagi, dia tak pernah miss tau. Setiap hari dia akan message, jom solat subuh berjemaah. Simple je. Jom solat subuh berjemaah. Dekat dalam status Facebook dia pun macam tu, di Instagram pun macam tu. Dan dia tak pernah tinggal. Sepanjang saya kenal dia dalam grup tu dalam 4 ke 5 tahun, memang dia tak pernah tinggal langsung SMS macam tu. Walaupun nampak simple. Ni kita kata, ajak buat ma'ruf walaupun dengan sedikit usaha. Kadang-kadang kita nak buat ma'ruf, mesti nak cari amal yang besar-besar, nak buat bagi sumbangan, nak ada gambar. Tapi benda tu sikit je, lepas tu tak buat dah. Dah malas dah. Kan? Tak maulah macam tu. Jadi cari amalan yang walaupun sikit tapi boleh memberi impak dan juga kesan yang besar. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uhibbul a'malu dawaiman walau akillu. Aku suka bila mana umat aku ni melakukan amalan, mereka melakukan amalan tu berterusan. Macam dia lah. SMS benda simple je, tapi buat hari-hari 5 ke 6 tahun. Mungkin sampai meninggal dunia dia akan buat. Lepas dia meninggal dunia, tak tahulah siapa yang akan sambung SMS tu untuk peringat sembahyang subuh. Walaupun kita tahu subuh tu wajib, tapi tukang peringat tu dah tak ada. Itu kita kata penting, kena ada tukang peringat, walaupun hukum tu memang dah ada dah. Jadi walau aqil, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu amalan yang sikit yang dia buat, amalan yang sikit, SMS tu je, tapi uhibbul a'malu dawaiman, aku suka amalan yang macam tu sebab dia berterusan. Kerana apa? Umpama kita siram pokok, walaupun dengan air yang sedikit tetapi kerap. Contohnya pukul 10 pagi siram sikit. Sepatutnya kalau pokok tu mungkin memerlukan kepada satu baldi air, bukanlah satu baldi besar, satu baldi kecil. Tapi dia pergi satu baldi besar tu dia tak letak secara banyak-banyak. Tapi ada orang mungkin letak sikit-sikit, dia ambil secawan, pukul 10 pagi dia tuang air. 11 pagi dia tuang lagi, sikit-sikit. Tapi function dia sama je, iaitu menyemai supaya pokok tu terus hidup. Jadi samalah dengan amalan istiqamah ni, supaya jiwa ini kekal hidup walaupun amal tu sedikit, walaupun amal tu tak banyak. Walladzina hum lizakati fa'ilun, mereka yang menjaga kehormatannya kecuali kepada isterinya ataupun hamba sahayanya, maka sesungguhnya mereka tidaklah tercela. Menjaga kehormatan. Hari ini ramai dalam kalangan manusia yang tidak menjaga kehormatan dan juga maruah. Sewenang-wenangnya tidak menjaga maruah dan juga kehormatan. Kan?
kecuali kepada isteri dan juga hamba sahayanya. Yang ni pun dalam kalangan mereka sahaja. Hari ni kalau kita lihat pada isu semasa, tidak menjaga maruah, tidak menjaga kehormatan ni dah jadi satu benda yang seolah-olah susah untuk dijaga bagi setengah orang. Dan termasuklah kadang-kadang benda ni, maaf kalau saya bagi teguran ni, kadang-kadang berlaku dalam kalangan asatizah juga, dalam kalangan ustaz-ustaz juga. Ni teguran ni kita bagi secara terbuka sebab kita nak adil kan. Dan antaranya contoh kalau suami isteri kan, walaupun contoh baru sah nikah dan sebagainya, tapi pergi masukkan dalam internet gambar cium, cumbu, dan benda tu tak perlu. Kalau kita nak fotokan sekalipun, kita foto untuk peribadi kita je, jangan kita duk pergi upload ataupun pergi masuk dalam internet kan. Memang halal bagi mereka, tapi menimbulkan fitnah bagi yang ada rasa dengki. Sikit lagi adalah orang dengki tu kan. Contohnya perempuan tu ramai orang nak, adalah orang dengki tu. Sikit lagi kena bomboh, sibuk salahkan orang. Itu hakikatnya. Sebab apa? Akan adanya jiwa-jiwa yang tidak suka, akan adanya jiwa-jiwa yang dengki. Sebab itu Islam melarang riak, melarang menunjuk-nunjuk pada amalan. Mungkin ada orang riak tu, benda tu menaikkan lagi, dia rasa bangga, lama-lama naik level kepada takabur. Tapi hakikat lebih lagi di sebalik itu ialah kerana nak melindungi orang tu sendiri, supaya dia tidak akan terima kesan daripada orang-orang yang dengki pada dia. Sebab orang dengki ramai. Kita dah kata, tak ada dah kot zaman milenium ni orang main bom-bom, tak ada. Jangan mengarut, masih ada lagi kan. Arwah abang ipar saya sendiri kan, saya masih ingat 2016 meninggal pun dengan disebabkan macam ni lah kan. Bukan kerana dia, orang tu tersilap hantar. Doktor kata macam-macam, tapi bila jumpa dengan ustaz balik, dia kata memang kena. Masih ada lagi orang nak buat kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun pernah disihir kan. Tapi sihir Nabi itu bukanlah sampai mengubah konten wahyu, sebab masa tu wahyu langsung tak turun pada Nabi. Kalau tak akan berlaku kesilapan pada ayat Quran. Tapi dalam riwayat menyebutkan tak ada wahyu turun masa Nabi kena sihir tu. Maknanya tak ubah daripada sudut kenabian Nabi masa Nabi kena sihir di Madinah. Baik, cuma nak ceritanya kehormatan tu tadi, ramai orang dah tak jaga kehormatan kan. Tak kira lagi yang anak-anak, terutamanya perempuan yang sewenang-wenangnya pergi sekolah pakai tudung, balik sekolah buka tudung, dedahkan aurat. Tak memberi kesan langsung apa agama yang dia belajar di sekolah, di universiti, dan juga didengar daripada mana-mana sumber lah. Kerana hakikatnya maksiat yang masuk ke dalam bumbung-bumbung rumah itu jauh lebih banyak daripada input-input ibadah yang dia lihat. Pergi kelas, sejam kelas agama pun boleh tidur. Tapi 23 jam duk main telefon, main game, mesej dengan girlfriend dan sebagainya, yang tu boleh pula segarkan dia. Itu sebab jadi masalah untuk jaga maruah ni, kerana apa? Banyaknya input-input negatif yang masuk. Sebab itu sangat penting lah, kita sebenarnya kena ambil cakna juga dengan golongan belia, dengan golongan remaja kita, anak-anak kita lah terutamanya. Terutamanya bukan kita tengok anak-anak yang dah besar ni, tengok daripada anak-anak yang masih darjah 1, darjah 2, banyak yang duk gila gadget. Bila PKP berlaku, tengoklah anak tak ada kerja lain, duk main gadget, sampai power daripada elok 100 naik sampai 700 power spek mata saja, baru darjah 6 kan. Tak naklah macam tu tuan-tuan. Jadi sebab tu kita kena bertanggungjawab ke arah benda ni lah. Maruah terutamanya orang perempuan yang sangat perlu kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang abi untuk jaga, dan jangan biarkan dia tercemar. Okey, gunakanlah sedikit nasihat yang berhikmah. Mungkin perlu kepada sedikit unsur-unsur garang, tapi yang dikawal, yang mesti ada hikmah, yang mesti ada sesuatu, bukan garang yang macam main lempar aja, supaya anak-anak kita ni boleh mendengar kata kita. Gunakanlah al-hikmah ataupun kebijaksanaan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun menggunakan hikmah dalam menyampaikan dakwah. Sebab itu dalam Quran pun sebut la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Ini prinsip dakwah sebenarnya. Bila nak dakwah tak boleh kata kau kena masuk Islam, tak nak masuk neraka lah tempatnya. Bukan semudah tu kita nak cakap macam tu. Akhirnya kata Allah SWT, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Memang dah jelas dah antara kebijaksanaan dengan ketidakbijaksanaan. Sebab bila manusia tahu yang ni benda yang betul, digunakan dia, maka dia akan nampak benda itu betul. Akhirnya Allah akan dorong dia ke arah jalan yang betul, dia masuk Islam. Seperti mana Khalid Al-Walid, seperti mana Umar Al-Khattab. Masa mereka kafir, mereka ni sangat fungsional lah. Memang mereka ni ada fungsi kepada orang-orang kafir. Cuba tengok dakwah di Mekah. Nabi nak dakwah kat dua orang ni memang lihat Khalid Al-Walid dengan Umar Al-Khattab.
Tapi mereka ni bijak, mereka ada falsafah. Umar Khattab ni dia ada adik-beradik dia seorang lagi namanya Zaid bin Al-Khattab. Dia pun mengakui, adik-beradik aku seorang ni lagi ni, Umar ni memang jenis cerdas. Cuma yang peliknya dia benci Rasulullah. Sebab Zaid ni dia masuk Islam dulu. Dalam masuk Islam dulu, lepas tu dia mati syahid dulu. Umar Khattab dengki dengan adik-beradik seorang ni lagi lah, namanya Zaid ni. Sebab apa? Dia telah mendahuluiku dengan dua perkara. Dia masuk Islam dulu, dia mati syahid dulu. Umar Khattab dua-dua lambat. Masuk Islam lambat, mati pun, dibunuh pun kemudian. Kan? Pada zaman dia jadi khalifah yang kedua. Tapi nak katanya kat sini, maruah. Yang kita nak kata cerita tadi tu, maruah yang perlu dijaga. Dan juga, sifat-sifat kepimpinan yang perlu kita latih. Bukan untuk diri kita saja, tapi untuk masyarakat secara keseluruhannya. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Kemudian sesiapa yang menginginkan selain daripada demikian, maka mereka lah orang-orang yang melampaui batas. Okey, cuba tengok pada ayat وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. Okey, iaitu mereka yang melakukan ataupun menunaikan zakat. Zakat daripada perkataan zakiyun, sesuatu yang suci. Maka zakat ni membawa maksud keadaan ataupun proses kita membersihkan harta. Zakat ni bukan semata-mata, contoh kalau kena bayar zakat fitrah, nisbah RM7, RM7.5 ke, atau ada kenaikan mungkin RM8 ke, contohlah kan. Bukan semata-mata bayaran tu. Bukan semata-mata kita dapat resit, oh dah bayar zakat untuk saya dan juga tanggungan saya. Tidak. Zakat membawa maksud kita membersihkan harta. Paling simple kita tengok macam ni, orang yang berniaga kan. Sebab itu Rasulullah SAW bagi galakan kepada sahabat-sahabat macam yang berniaga lah, macam yang kuat berniaga, macam Uthman bin Affan, ada bisnes dia. Macam Talha bin Ubaidillah, dia ada ladang kurma, dia ada telaga yang fresh. Kan? Itu kelebihan yang dia ada, kekayaan yang dia ada. Abu Bakar niaga apa? Niaga unta. Ada unta merah. Ya, begitu juga dengan Abdul Rahman bin Auf. Yang ni semua geng-geng kaya ni. Nabi Muhammad SAW kata, banyakkan untuk mereka ni memperbanyakkan, menyedekahkan harta ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang yang berniaga ni dia satu perkara, dia ada transaksi tau. Setiap transaksi, berapa puluh ribu transaksi. Saya jual, saya beli. Saya jual, saya beli. Saya jual, saya beli. Kalau terkuranglah sedikit timbangan, contohnya orang jual apa-apa barang lah, jual buah ke apa kan, kita tersilap. Patutnya kita jual tu nisbah sekilo memang dah letak RM10 lah. Tapi rupanya kita silap kurang sikit, 0.98. 0.98. Kurang 0.02. Tapi kita cakap kat dia apa? Saya jual, saya beli. Okey? Ulama fiqh ada sedikit perbahasan dalam isu ni untuk penambahbaikan. Sekurang-kurangnya kalau orang macam niaga daging ke, buah dan sebagainya, tambahkan sedikit dengan qaul atau perkataan, saya jual ya, minta kurang lebih halal. Macam tu. Supaya pembeli akan redha. Saya pun sama. Sebab kadang-kadang mungkin isbah tu, contohlah kalau customer sampai ramai beratur ni, mungkin nak cepat, kadang-kadang tersilap, bukan silap sikit, patutnya sekilo, 500 gram, oh lagilah kurang banyak, tapi dia bayar sama. Dia bayar contoh RM20 untuk nisbah, sepatutnya sekilo, tapi kita bagi 500 gram. Tak sah akad tu. Allah laknat pada akad perniagaan yang macam tu, sebab tak sama daripada segi nisbah atau perbilangan. Tapi perniagaan dah berlaku, macam mana? Jadi sebab itu kadang-kadang walaupun kurang lah, macam margin short dia dalam 0.01 ataupun mungkin lebih kuat. Sebab tu orang meniaga ni, dia bila meniaga dengan pembeli, dia kena ada sama-sama meredai antara satu sama lain, tetapi tetap memang akan ada rasa kekurangan itu. Maka kekurangan pada si peniaga tu tadi dengan cara apa? Sedekah fisabilillah. Itu yang akan membersihkan harta dia. Harta-harta contohnya dapat untung berapa? Untung 10 juta. Untung 10 juta. Kemungkinan besar tak bersih 10 juta tu. Maka sedekahkanlah pada jalan Allah, zakatkanlah pada jalan Allah. Zakat harta, zakat fitrah memang dah buat dah tiap-tiap tahun. Zakat harta bila cukup haul, dan juga banyakkan infak, banyakkan sedekah dan sebagainya, supaya harta kita tu akan bersih dan Allah Ta'ala tak tanya dah kita dekat akhirat dengan pertanyaan yang berat-berat ketika mana kita dihadapkan di yaumul hisab, hari di mana kita akan diperhitungkan segala amalan. Itu yang kita risau tu, kan? Risaunya bukan dekat pada mahsyar. Risau dah, pada mahsyar tu memang satu perhimpunan yang bila mana kita bangkit daripada kubur, kita dah mati dah. Bangkit daripada kubur tu, kita kumpul kat pada mahsyar. Tapi yang risaunya proses lepas itu, iaitu proses hisab dan juga mizan.
Hisab nak tengok kita punya amal baik kurang. Tengok balik buku catatan amal tu. Tapi mizan, timbangan. Timbangan yang paling sakit sekali. Sebab apa? Setiap amalan yang kita rasa mungkin sikit, sedekah 50 sen dalam keadaan masa tu memang betul-betul susah, tak ada duit, sampai menangis nak bagi. Ya Allah, andai kata ada pahala daripada 50 sen ni, aku redha ya Allah. Aku pun tengah susah, tapi aku bagi pada orang susah. Kok-koklah amalan tu yang akan jadi besar, bertambah kali ganda, lebih besar daripada bukit dan juga gunung. Ketika mana timbangan mizan. Dan boleh jadi juga sedekah yang kita duk bagi dengan mungkin duit 500,000 ataupun sejuta, tapi tak tengok jadi kecil je dekat mizan. Memang masa proses yang paling sakit ialah di Yaumul Hisab dan juga Yaumul Mizan, hari di mana kita dihitung, dikira balik awalan daripada buku catatan amalan kita tu. Dan juga lagi satu ialah mizan. Yang tu yang kita bimbang sangat-sangat. Sebab itu setiap amalan ni kunci dia ikhlas lah. Paling mudah, ustaz-ustaz pun dah banyak sebut dah, paling mudah kunci amalan kita ialah dengan kita sentiasa ikhlas. Wallahu ta'ala alam. Rasanya kita ambil sedikit itu sajalah. And kalau nak hurai sampai 11 takut tak dan, sebab sebelum isyak SOP-nya kena berhenti. Okey, cumanya sebelum saya nak mengakhiri kuliah pada malam ini, sadaqallahul aliyul azim, kita nak buat sedikit kesimpulan. Kesimpulannya, orang-orang yang beriman dan juga bertakwa ini ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang solat dan memberikan tumpuan dalam solat. Yang kedua, mereka yang menjauhkan diri dia daripada kata-kata yang lara, kata-kata yang kesat, kata-kata yang tidak baik. Itu sifat yang sepatutnya seorang yang beriman yang sepatutnya ada. Okey? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, maka dia kena kata dengan kata-kata yang baik. Kalau tak ada point isi nak cakap dengan kata-kata yang baik, aw liyasmut, maka lebih baik diam. Daripada tak ada kebaikan nak cakap tapi nak juga bercakap. Contohnya cakap pada benda yang bukan ahlinya, maka lebih baik dia diamlah. Sebab diamnya itu memberikan pahala. Walladzina hum lizakati fa'ilun, iaitu mereka yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun, iaitu mereka yang menjaga maruah dan juga kehormatannya, insya-Allah. Baik, sebelum daripada itu, sebelum saya akhiri, saya Ustaz Mauludi Ghazali lah, mungkin ada yang baru kenal. Sebelum ni ada berkuliah di sini. Ya, alhamdulillah, saya juga ada membuat beberapa projek infak mingguan. Sebab saya berniaga sejak PKP tu saya buka gerai, saya berniaga, dan yang terkini saya ada buat projek lah. Projek menyedekahkan jualan saya, iaitu saya jual roti goreng, sedekah kepada asnaf-asnaf di sekitar Kuang, Sungai Pelong, Sarjana Utama, PPR Kota Damansara dan juga golongan miskin bandar lah di sekitar Lembah Kelang. Dan target saya, insya-Allah pada bulan Ramadan ni kita nak cuba memberi bantuan makanan kepada gelandangan-gelandangan di Kuala Lumpur, dan kita akan cari sebanyak mungkin asnaf yang mungkin boleh kita kongsikan rezeki dan sebagainya. Baik, itu yang pertama lah. Yang kedua, saya juga merupakan ada perniagaan saya sendirilah, iaitu saya sebagai stokis ataupun pembekal kurma daripada Madinah. Okey, kat depan saya ni ada kurma lah, kurma ajwah premium, ajwah daripada Madinah. Sebab tuaian kita ni, contohnya sekarang bulan 4, kurma ni baru dituai pada bulan 2 Februari. Kapal sampai, kargo sampai ke Malaysia, packing dan sebagainya, terus hantar kepada pelanggan. Jadi sesiapa yang ada berminat nak beli kurma, saya ada bawa stok. Nanti cerita dekat saya punya motosikal lah, parking motor tu, saya ada bawa 2 kurma Safawi, 2 kotak sekilo dan juga 3 kotak 500 gram. Kalau sesiapa minat, bolehlah tunggu sekejap lepas isyak nanti saya dekat tempat motor tu, insya-Allah. Tak sedap pula nak berniaga dalam masjid ni, tapi cuma kita promosilah kod-kod, sebab Ramadan dah tak lama dah. Siapa-siapa yang nak beli kurma yang asli pada Madinah, ada 4 jenis, ajwah, Safawi, Ambar dan juga Mekjul. Tiga yang tadi tu daripada Madinah, Mekjul daripada Palestin. Baru-baru ni kapal kita ni tersangkut dekat terusan Suez, kan, yang keluar berita tu kan. Tapi dah bergerak dah, on the way nak sampai. Kalau anda kata stok sekejap lagi habis, boleh bagi nama, nombor telefon dulu, sebut je senarai order, insya-Allah sebelum puasa minggu depan stok boleh sampai lah, dan saya akan agihkan kepada ahli Qaryah Masjid. Sekian terlebih dahulu, minta maaf seandainya mengambil masa yang terlebih sikit. Mudah-mudahan ada manfaat kuliah kita pada malam ini. Sekian saya. Soalan boleh? Baik. Menuntut ilmu.
untuk bulan Ramadan. Betul. Saya pun bila memikirkan balik memang bersetuju. Sebab sepatutnya bulan Ramadan ni bulan yang semakin banyak digalakkan lah. Tak kira lah, saya tak pasti nak jawab soalan tu macam mana. Kalau jawapan tu sebelum musim pandemik ni, kita kena buat hidup macam biasa lah. Saya rasa macam sebelum COVID, sekitar tahun 2019 ke macam tu kan. Majlis ilmu pun macam kurang. Cuma banyak buat majlis macam tadarus dan sebagainya. Itu pun dikira majlis ilmu juga. Cuma kadang-kadang lebih kepada nak khatam je. Jarang nak diperbetulkan tajwid. Kadang-kadang yang tak reti baca langsung pun join juga. Sebenarnya tak boleh. Sebenarnya kalau yang tak boleh baca langsung, kena ada satu kumpulan yang lain. Yang baca yang dah lancar, tajwid dia yang dah baik, dia kena satu kumpulan yang lain. Sebab yang tak belajar lagi tu proses. Dia kena ada proses menuntut ilmu. Yang keduanya yang dah pandai tu cuma tinggal nak betul-betulkan saja. Jadi ilmu tajwid tu satu ilmu jugalah. Tapi kena hidupkan jugalah. Mungkin susah juga nak buat sebab biasanya masjid ataupun tempat-tempat institusi ni ada program yang lain, macam malam dah penuh dah, daripada iftar, lepas tu buka puasa, lepas tu semayang maghrib, lepas tu ada pengisian lagi, ada yang buat kuliah maghrib juga, lepas tu isyak memang dia stop, lepas isyak tu buat tarawih pula. Tapi sebab yang terkininya sebab SOP kan, kita tengok SOP terkini daripada Jabatan Agama Islam Selangor pun macam ada masjid-masjid yang fed up juga sebenarnya, yang bagi tahu kepada saya, kata kita tak buat ustaz. Saya rasa Sungai Pelong okey kot, tapi ada tempat yang saya kuliah, AJK-nya maklumkan dia fed up, dia ambil pendekatan tak buat, macam tazkirah dan sebagainya, sebab ada SOP yang macam bagi mereka susah nak buat lah. Tapi tak apalah, yang tu cerita lain lah. Cumanya majlis ilmu ni kita hidupkan lah, kita boleh cadangkan lah kepada masjid ataupun surau untuk buat. Dan kalau kita ada ilmu sedikit yang kita boleh kongsi, kita kongsi lah. Betul. Sepatutnya begitulah. Sebab kita pun harap keadaan macam tu akan kita dapat bagi cadangan dan masjid akan dapat melaksanakan, insya-Allah. Baik, insya-Allah mudah-mudahan ada rezeki, kita akan sambung lagi dalam program kita yang berikutnya. Salam Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rahmat keberkatan kepada kita semua. Sekian terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.